Berita Al-Hijrah 4 Jamadil Akhir 17 Januari. Kerajaan pertimbang anjak waktu operasi restoran dan kedai makan. Juga susun semula pasar malam supaya lebih mesra SOP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Fazida Mustafa dalam Berita Al-Hijrah. Waktu operasi restoran dan kedai makan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dinilai semula oleh kerajaan. Berkemungkinan lanjutan waktu yang akan dibenarkan adalah sehingga jam 10 malam berbanding 8 malam ketika ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata perkara itu akan dibincangkan susulan rayuan pengusaha restoran dan kedai makan yang mahu waktu operasi di premis mereka dilanjutkan. Perkara tersebut, kata beliau, telah dipanjangkan kepada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk tindakan seterusnya. Bagaimanapun, keputusan terhadap rayuan itu tertakluk kepada situasi semasa COVID-19 di negeri-negeri yang dikuatkuasakan PKP dan maklum balas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam Berita Al-Hijrah menerima maklum balas daripada pengusaha restoran yang bersetuju dengan had operasi perniagaan sehingga jam 8 malam sahaja. Ini kerana katanya baki masa selebihnya boleh digunakan bersama keluarga selain mengesyorkan peniaga supaya mempelbagaikan cara memasarkan produk termasuk memperkenal inovasi baru. Kebelakangan ini ramai mempersoal operasi perniagaan di pusat beli belah, khususnya perkhidmatan bukan keperluan utama dibuka kepada pelanggan, namun tidak bagi peniaga kecil seperti pasar malam yang tidak dibenarkan berniaga meskipun mereka turut menyumbang kepada ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, orang ramai perlu melihatnya daripada perspektif mencegah kebolehjangkitan virus COVID-19 di dua lokasi berbeza tersebut. Jelas Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, senario di pasar malam perlu diubah dengan memastikan lot-lot gerai disusun dengan lebih mesra SOP pencegahan COVID-19. Kawalan juga perlu dilakukan supaya tidak berlaku situasi bersesak-sesak sebagaimana kelaziman. Kedai di dalam pasaraya biasanya mempunyai saiz kedai yang luas yang membolehkan penjarakan fizikal diamalkan, di samping mampu menggaji pekerja atau pengawal keselamatan yang boleh memastikan SOP dipatuhi dan juga mengawal jumlah pengunjung ke kedai. Manakala di pasar malam pula agak sukar untuk menjaga penjarakan fizikal kerana kedudukan gerai yang agak rapat antara satu sama lain dan juga kesukaran memastikan bahawa pengunjung mematuhi SOP seperti pengambilan suhu dan merekodkan maklumat di dalam aplikasi MySejahtera. Jadi di sini saya lihat risiko jangkitan COVID-19 di pasar malam adalah lebih tinggi berbanding di pasaraya. Beliau turut mengakui jika PKP berkuat kuasa dan pasar malam tidak dibenarkan beroperasi, ia akan memberi impak negatif bukan sahaja kepada ekonomi negara, malah turut menjejaskan kelangsungan hidup peniaga. Justru untuk membuka semula perniagaan pasar malam, beliau berpendapat tapak pasar malam harus ditransformasi kepada seakan-akan sebuah gedung besar supaya pematuhan SOP dapat dilakukan. Namun saya melihat masih lagi ada alternatif untuk peniaga pasar malam, terutamanya jika kita dapatkan kerjasama dari pihak penyedia tapak dan pihak berkuasa tempatan. Mungkin kedudukan setiap gerai dapat dijarakkan dengan lebih jauh supaya penjarakan fizikal dapat diamalkan. Selain itu, ada petugas dari pihak penyedia tapak ataupun pekerja pihak berkuasa tempatan yang ditempatkan di setiap lorong pasar malam itu untuk memastikan SOP dipatuhi dan laluan keluar masuk dihadkan supaya pengunjung mungkin hanya perlu ambil suhu dan rekodkan maklumat dalam aplikasi MySejahtera hanya apabila masuk di laluan utama pasar malam dan hanya boleh keluar melalui satu lorong khas sahaja. Dalam pada itu, beliau berharap jika PKP dilanjutkan, kerajaan perlu terus memberikan bantuan seperti yang telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2021, terutamanya kepada golongan PKS supaya dapat memastikan tiada lagi pertambahan kadar pengangguran yang berlaku di dalam negara.
Sementara itu, dalam usaha menjana ekonomi negara juga, sektor perladangan dan komoditi dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP. Namun dengan pematuhan SOP yang ketat. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, bidang berkenaan antara 5 sektor yang dibenarkan dan termaktub dalam kategori perkhidmatan perlu dan penting. 5 sektor yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP, iaitu antaranya sektor perdagangan dan komoditi. Berarti apa yang kita buat hari ini melibatkan sawit, melibatkan kenaf adalah masuk dalam kategori essential service yang perlu untuk negara. Jadi akan dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP, termasuklah PKPB. Jelas beliau, sepanjang tempoh PKP, semua aktiviti pengeluaran agrokomoditi iaitu sawit, getah, kayu kayan termasuk sektor perabot dibenar beroperasi. Selain itu, aktiviti pengeluaran koko, lada, kenaf dan biodiesel serta rantaiannya bagi ladang dan pekebun kecil, dagangan, input pertanian, kilang pemprosesan di samping pensijilan juga dibenarkan. Jelasnya, keputusan kerajaan itu amat wajar bagi memastikan sumber pendapatan negara, khususnya pekebun kecil agrokomoditi, tidak terjejas dan menjamin proses pemulihan semula ekonomi negara. Pemantauan semua aktiviti sektor perladangan dan komoditi di Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, Melaka, Johor dan Sabah akan dilakukan kementeriannya bagi memastikan SOP tidak dilanggar. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP kini diberi kuasa untuk mengambil tindakan ke atas pemilik atau pengusaha 17 sektor yang dibenarkan beroperasi sepanjang PKP jika berlaku pelanggaran SOP yang ditetapkan kerajaan. Pengarah KPDN HEP Kuala Lumpur, Arifin Samsudin berkata, Kementerian Kesihatan memberi kuasa kepada pihaknya untuk bertindak terhadap premis yang gagal mematuhi sebarang syarat yang dikenakan. 17 sektor yang dibenarkan beroperasi antaranya pasaraya atau pasaraya besar, farmasi atau penjagaan diri, kedai serban ekonomi, restoran dan kedai perabot. Kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pasaraya, kompleks membeli belah dan sektor peruncitan di Kuala Lumpur. Maknanya polis melepas kat kita untuk kita kawal. Maknanya kalau apa-apa yang tidak mematuhi SOP, untuk PKP kali ini KPDN HEP akan mengambil tindakan lah. Sama ada compound ataupun menutup terus premis lah yang tidak gagal mematuhi SOP lah. Sementara itu, hasil tinjauan pihaknya di Ibu Negara mendapati semua barangan keperluan harian adalah mencukupi. KPDN HEP juga menerima lebih 67 aduan, namun kebanyakannya adalah berkaitan dengan harga barang dan bukannya berkait stok yang terhad. Arifin ditemui selepas melakukan tinjauan di Pasaraya NSK Bremol dan Aeon Metro Prima siang tadi. Seorang guru mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas pertuduhan sengaja mencederakan dua beradik lelaki pada Mac 2019. Magistrate Muhammad Izzuddin Muhammad Syukri menjatuhkan hukuman denda RM1,000 kepada Yusri Budin 45 tahun selepas dia membuat pengakuan bersalah itu. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin dan tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Raja Muhammad Afiq Raja Azmi. Mengikut pertuduhan, tertuduh seorang guru di Perak dengan sengaja mendatangkan kecederaan atas bangkitan amarah terhadap Muhammad Faizal 43 tahun dan Muhammad Aiman 30 tahun di tepi jalan hadapan College Lincoln di Kota Baru jam 8.15 malam pada 28 Mac 2019. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 334 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 1 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya. Terdahulu, Raja Muhammad Afiq memohon hukuman ringan dikenakan memandangkan anak guamnya sudah insaf. Katanya tertuduh perlu menanggung 6 anak serta isteri selain baru mengalami kemalangan pada Disember tahun lepas dan kini masih dalam proses rawatan. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman denda RM1,000 dan penjara 1 bulan jika gagal membayar denda. Di mahkamah sama, seorang warga emas didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini atas 2 pertuduhan melakukan ugutan dan merosakkan harta benda masjid pada 21 November tahun lalu.
Magistret Muhammad Izzuddin Muhammad Syukri menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Lokman Ahmad 85 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan dan memohon maaf. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang juga bapa kepada seorang pelakon terkenal mengeluarkan kata-kata ugutan dengan memberitahu kepada Muhammad Hanis Sulaiman 34 tahun ingin menetak dan menembak mangsa Muhammad Hafiz Hukmi Wardi 39 tahun sehingga mendatangkan ketakutan kepada pengadu. Perbuatan itu dilakukannya di Masjid Tok Kenali jam 11 pagi 21 November tahun lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mengikut pertuduhan kedua, pada tarikh, waktu dan lokasi sama, tertuduh melakukan khianat dengan memecahkan pasu bunga serta memotong pokok bunga di kawasan masjid hingga menyebabkan kerugian RM150 kerana marah kepada Muhammad Hafiz Hukmi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara kurang 1 tahun dan sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman denda RM2,000 untuk satu pertuduhan dan boleh dipenjara selama 1 tahun sekiranya gagal membayar denda. Selepas ini, 17 keluarga diancam tanah runtuh. Air Tawar 2 Kota Tinggi Johor berdepan detik cemas apabila kediaman mereka diancam kejadian tanah runtuh ekoran hujan lebat sejak beberapa minggu lalu. Tinjauan berita Al-Hijrah mendapati tanah runtuh berkenaan berlaku hanya setengah meter dari kediaman mereka. Berkongsi detik cemas itu, penduduk setempat Osman Ali berkata beliau dan keluarga berada di dalam rumah ketika tanah runtuh berlaku selain terdengar bunyi seolah-olah ombak yang kuat. Runtuhan tanah dari kawasan curam juga dibimbangi boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya memandangkan ia melibatkan jalan utama di laluan Kota Tinggi ke Sungai Rengit. Pagi tu yang saya sadarkan, anak saya yang perasan, dia kata, bah kenapa tanah tu sekali saya tengok tanah tu dah turun. Bila saya turun bawah. Saya tengok sebelah rumah yang dia ni, saya tengok dia mata air tu keluar daripada bawah. Ujung rumah dia tu. Jadi guntur. Bila guntur tu saya nampak bergerak ni benda ni. Apa tanah? Tanah tu yang guntur. Saya tengok lari semua. Saya pun ngeri jugalah. Okey, kalau ini dah berlaku hampir 2 minggu lah. Memang saya yang duduk sini so memang risaulah sebab bila hujan lebat tu dia makin menghakis sampai ada rumah yang dah mula tergantung belakang dia lah. Sebab ni melibatkan laluan utama lah Kota Tinggi ke Desa Ru kan. Jadi bila runtuhnya lagi ni lagi bahayalah kepada penduduk setempat dan juga orang yang lalu lalang. Sementara itu, Adun Johor Lama Rosleli Jahari berkata 24 kawasan tanah runtuh telah dikenal pasti di daerah berkenaan. Hal itu telah dimaklumkan kepada pihak berkuasa Jabatan Kerja Raya JKR daerah Kota Tinggi untuk tindakan lanjut. Saya difahamkan masa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru-baru ini di daerah Kota Tinggi, pejabat daerah telah memohon peruntukan untuk cerun bukit dan tanah runtuh ni lebih kurang RM3 juta. Jadi saya mengharapkan pihak Felda Air Tawar 2 sendiri ini akan dapat memanjangkan permohonan ini segera kepada pejabat daerah supaya pihak pejabat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan. Kerana ini bukan saja melibatkan kerosakan tanah, yang kita risau ialah melibatkan nyawa. Mana-mana pihak yang ingin melaksanakan misi bantuan pasca banjir di Pahang perlu mendapatkan kebenaran daripada Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah sebelum melakukan perjalanan rentas negeri. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, mereka yang tiada surat kebenaran tersebut akan diarah berpatah balik serta dikompaun RM1,000 jika ingkar. Jelas beliau, pihak yang ingin menghantar bantuan perlu mencetak kelulusan PKOB daerah sebelum mengemukakannya kepada polis semasa membuat permohonan permit merentas negeri.
Ia bagi mengelakkan kekeliruan kerana ada yang berpendapat permit rentas negeri daripada polis sudah mencukupi, sedangkan ketetapan kerajaan negeri ialah mereka perlu mendaftar di laman sesawang ebanjir.pahang.gov.my dan menunggu kelulusan. Sementara itu, Datuk Abdul Jalil memaklumkan sebanyak 13 sekatan jalan raya dilakukan di sempadan negeri, termasuk di laluan tikus seperti di Rompin, Cameron Highlands, Bentong, Lipis dan Kuantan. Mereka yang datang dari luar Pahang dan mendapat kebenaran PKOB juga diingatkan hanya boleh menghantar bantuan itu ke PKOB daerah sahaja dan terus pulang kerana barangan itu akan diagihkan sendiri oleh PKOB. Selepas 7 bulan menjalani pembelajaran dalam talian, pelajar di Kuching, Sarawak teruja untuk kembali ke sekolah walaupun kelengkapan serta persiapan sebelum ini musnah akibat banjir. Namun, bantuan persekolahan yang diterima hasil sumbangan pihak yang prihatin membangkitkan semula semangat mereka untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Keterujaan itu dikongsikan pelajar tahun 5 SJK Chung Hua, Nur Amirah Maisarah Muhammad Azrin. Persiapan yang mereka lakukan adalah untuk bersedia untuk sekolah, kemas baju sekolah, kemas barang sekolah, kemas beg semua, susun baju dan kemas buku ekor jadual. Maisarah antara salah seorang penerima bantuan persekolahan menerusi program Back to School Anjuran Islamic Aid Malaysia dengan kerjasama Etika Takaful. Sukarelawan Islamic Aid Relief Jamaluddin Ramli berkata sumbangan seumpama ini diharap dapat menggembirakan hati kanak-kanak yang telah lama menunggu waktu untuk ke sekolah. Di antara sumbangan yang diberikan IM dan Etika Takaful ialah di dalam beg sekolah ya ada terdapat 2 pasang baju, 2 pasang seluar, 2 pasang kasut, 2 pasang stokin. Manakala kanak-kanak perempuan 2 pasang tudung tambahanlah. Mereka turut mengagihkan 50 pak makanan asas kepada 50 keluarga di Kampung Kudai yang terjejas banjir. Kementerian Kesihatan KKM memerlukan 3,000 sukarelawan bagi pelaksanaan ujian klinikal keberkesanan dan keselamatan vaksin COVID-19. Mana-mana individu berminat mestilah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan peranan mereka penting bagi menyumbang dalam usaha mencari vaksin yang selamat dan berkesan demi melindungi orang ramai daripada COVID-19. 3,000 individu terbabit akan menyertai ujian klinikal fasa ketiga untuk vaksin yang dibangunkan Institut Biologi Perubatan Akademik Sains Perubatan China IMCAMS. Poster mengenainya dimuat naik di media sosial kementerian itu sejak malam semalam. Ujian itu akan bermula pada 21 Januari ini. Untuk sesiapa yang berminat dan mengetahui maklumat lanjut, mereka boleh berhubung dengan 9 hospital yang tertera. Fasa ketiga merupakan pusingan terakhir ujian sebelum sebarang vaksin atau ubat diluluskan untuk kegunaan umum. Sukarelawan bagaimanapun berdepan risiko daripada suntikan vaksin seperti pembengkakan, sakit, demam dan cirit-birit. Menurut KKM, kajian adalah sebahagian daripada ujian lebih menyeluruh membabitkan 34,020 peserta di China, Malaysia dan Brazil. Selepas berusaha sebaik mungkin bagi mengekang penularan virus berbahaya COVID-19, doa dan munajat kepada Allah adalah sesuatu yang dituntut. Sehubungan itu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan menganjurkan program Wilayah Persekutuan bermunajat bertujuan menyeru masyarakat Islam di wilayah persekutuan bermunajat dan berdoa kepada Allah agar penularan wabak COVID-19 itu dapat segera dibendung. Menurut Pengarah Jawi Muhammad Ajib Ismail, program berkenaan diadakan setiap hari bermula hari ini sepanjang berkuat kuasanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Program itu dijalankan selepas solat fardu maghrib, merangkumi solat hajat, zikir dan doa munajat, manakala solat hajat dan doa munajat diadakan selepas solat fardu Jumaat. Wilayah Persekutuan bermunajat akan diadakan di Masjid, Surau Jumaat dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pihak Jawi juga menurut Muhammad Ajib akan memastikan imam bertugas
membaca teks, zikir dan doa munajat yang disediakan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Bakal menyusul gunung berapi Semeru beri isyarat akan meletus. Mula dihambur gunung berapi Semeru yang terletak di Jawa Timur Indonesia sejak semalam. Penduduk setempat dalam radius 1 km diarah berpindah bimbang siri letusan akan memuncak dalam masa terdekat. Beberapa perkampungan mula dilitupi debu ekoran letusan berkenaan. Asap tebal dapat dilihat lebih 4 km dari lokasi gunung berapi ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Tempatan bagaimanapun mengklasifikasikan status Gunung Semeru pada tahap 2 iaitu waspada meskipun aktiviti letusan semakin aktif. Setakat ini tiada laporan kecederaan maupun kematian dimaklumkan. Selain Gunung Berapi Semeru, kebelakangan ini gunung berapi dan sinabung di Sumatera juga turut dilapor aktif. Indonesia mempunyai kira-kira 130 gunung berapi dan lazimnya aktif untuk beberapa minggu maupun berbulan-bulan sebelum berlaku letusan kuat. Masih di negara jiran, korban gempa bumi kuat di Sulawesi kini mencecah lebih 56 orang. Operasi mencari dan menyelamat tetap giat dilakukan ke atas mangsa yang tertimbus meskipun peluang untuk mereka ditemui hidup agak tipis. Menurut pihak berkuasa Indonesia, lebih 820 orang cedera dalam bencana alam itu. 15,000 penduduk setempat juga terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing kerana bimbang runtuhan akan berlaku akibat gempa susulan. Pusat pemindahan sementara kini sesak dengan mangsa gempa. Manakala ada keluarga yang berdepan masalah kekurangan bekalan makanan dan keperluan asas. Tidak dapat dipastikan berapakah jumlah mangsa yang disyaki terperangkap di bawah runtuhan. Gempa bumi kuat berskala 6.2 Richter menggegarkan Kepulauan Sulawesi awal pagi kemarin. Agensi Meteorologi dan Geofizik Indonesia memberi amaran potensi berlaku gempa susulan yang boleh menyebabkan tsunami jika berlaku gegaran yang kuat. Biro Penyiasatan Persekutuan FBI memberi amaran berhubung potensi berlakunya keganasan di seluruh Amerika Syarikat. 20 Januari ini, hari Joe Biden dijadual mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-46. Ancaman berkenaan dilapor dirancang di 50 bandar utama termasuk Washington. Sehubungan itu, pihak berkuasa dan pasukan keselamatan kini bersiap sedia mendepani protes yang dijangka mampu mencetuskan keganasan itu. Bukan sahaja pada hari upacara angkat sumpah berkenaan, namun FBI melihat potensi keganasan berlaku beberapa hari sebelum berlangsungnya acara itu. Beberapa negeri antaranya California, Michigan, Pennsylvania, Kentucky dan Florida telah mula mengerah operasi ketenteraan kebangsaan masing-masing untuk mempertingkat keselamatan sejak Sabtu. Bandar-bandar utama di negeri berkenaan dilapor menjadi lokasi panas yang menyaksikan penyokong Presiden Donald Trump berkemungkinan akan melancarkan protes bersenjata. Sementara itu di Washington, bandar berkenaan dilihat sepi dengan kawalan ketat sepenuhnya pasukan keselamatan menjelang hari Biden diisytihar sebagai Presiden. Hilang punca pendapatan, hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang. Kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Kalau saya driver, dia macam ada kerja dengan cik. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je.
membantu kami. Sebelum berpisah, jangan ketinggalan bersama rakan penyampai Khadijah Faisal dalam siaran langsung Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini. Antara paparan menarik yang akan disiarkan adalah mengenai pilihan raya Palestin. Sekian untuk malam ini, saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.